sekat laman pornografi, tindakan tegas perlu diambil. Punca jenayah seksual semakin meningkat. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muaz Nasami, Berita Tengah Malam. Kerajaan Perpaduan teguh mempertahankan prinsip Perlembagaan Persekutuan yang menjunjung Islam sebagai agama persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada tolak ansur terhadap mana-mana pihak yang cuba menghangatkan suhu perkauman dan agama di negara ini. Isu yang berbangkit harus dileraikan dengan baik supaya jangan ada perseteruan ataupun salah sangka atau prasangka. Dan ini termasuklah yang dibangkitkan baru-baru ini tentang kunjungan ke masjid yang tidak harus melibatkan kerajaan sama sekali, dan sekiranya ada apa-apa peraturan pelanggaran ataupun menimbulkan sedikit sebanyak sensitiviti kaum, perkara ini harus dileraikan melalui perundingan. Sebarang usaha oleh sesiapa pun yang cuba mengadu domba, menghangatkan suhu kaum atau agama di negara ini tidak akan diizinkan. Saya telah mengarahkan seluruh pasukan keselamatan untuk waspada kerana orang yang desperate atau rasa tercabar akan menggunakan sentimen ini. Sementara itu, usaha pemulihan pasca banjir khususnya di Johor peruntukan tambahan RM150 juta disalur segera bagi membantu dan meringankan beban 82,831 penduduk terjejas banjir. Perdana Menteri juga mengarahkan semua jentera kementerian memberi keutamaan melibatkan diri dalam misi pasca banjir. Saya ingin juga menyeru semua rakan-rakan daripada NGO, daripada universiti-universiti dan daripada sukarelawan dari jabatan kerajaan juga untuk turun kalau boleh dalam tempoh singkat ini untuk membantu bagi rakan-rakan dan keluarga yang telah pun dianggap sebagai pasca banjir ini, membantu mereka kerana beban tanggungjawab mereka itu sangat besar untuk dikendali oleh jentera yang ada di Johor. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Kabinet di Pejabat Perdana Menteri. Setakat ini, bantuan wang ehsan RM1,000 disalurkan kepada 16,167 ketua isi rumah yang terjejas banjir. Baik, jumlah penduduk terjejas banjir di Johor berkurang kepada 26,263 orang setakat malam ini. Urusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan memaklumkan kesemua penduduk terjejas daripada 7,418 keluarga ditempatkan di 95 pusat pemindahan sementara PPS di Batu Pahat dan Segamat. Menurut JPBN, Batu Pahat kekal daerah paling teruk terjejas dengan jumlah mangsa 26,337 orang daripada 7,404 keluarga. Manakala Segamat seramai 44 orang daripada 14 keluarga. Cuaca diramal cerah di kesemua 10 daerah selain tiada sungai yang berada di paras bahaya. Sebanyak 5 jalan di Batu Pahat masih ditutup untuk kenderaan ringan kerana ditenggelami banjir. Sementara itu, 76 daripada 79 buah sekolah yang dijadikan pusat pemindahan sementara PPS di Batu Pahat, Johor bersedia dibuka pada hari pertama persekolahan Ahad ini. Pegawai Daerah Batu Pahat Nasri Mat Ali berkata hanya 3 sekolah sahaja yang akan melaksanakan sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR kerana masih digenangi air. Ia melibatkan Sekolah Kebangsaan Tanjung Semberong, SK Seri Mendapat, SK Seri Nasib Baik. 40 PPS sekolah sudah dibersihkan setakat ini selepas penduduk terjejas sudah pulang ke rumah masing-masing. Manakala 30 PPS lagi masih terdapat penduduk terjejas dan pembelajaran dijalankan mengikut kaedah PDP bersesuaian. Proses pembersihan sekolah dibantu pelbagai agensi sebagai persediaan pembukaan sekolah di Johor Ahad ini.
Prihatin dengan beban peniaga bazar Ramadan yang berdepan dengan harga bahan mentah dan sewaan tapak yang tinggi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan berunding dengan pihak berkuasa tempatan PBT di 3 negeri bagi mendapatkan kadar sewaan tapak pada harga istimewa sempena Ramadan ini. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata itu merupakan sebahagian daripada inisiatif kementerian bagi membantu peniaga bazar Ramadan di wilayah Persekutuan, Selangor dan Perak. Bazar Rahmah akan bermula seawal satu hari bulan Ramadan dan kita akan lancar pada puasa yang kelima di Kuala Lumpur di bazar-bazar terpilih, dan bazar Rahmah ini juga, bazar Ramadan Rahmah ini juga akan dilakukan di setiap negeri dan daerah-daerah yang telah pun kita pilih dengan menawarkan ada gerai-gerai dalam bazar itu yang menawarkan menu berbuka puasa Rahmah. Setakat ini 25 bazar Ramadan sudah bersetuju memberikan harga istimewa. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan inisiatif Rahmah di Bandar Baru Bangi. Pelan pinjaman dan perlindungan insurans kenderaan yang bakal diperkenal di bawah inisiatif Payung Rahmah dijangka memberi impak positif kepada golongan B40. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Etika Insurans dan Takaful, Kamaluddin Ahmad, optimis inisiatif itu akan dapat dilaksanakan dengan perincian teliti dan libat urus bersama pihak berkaitan. Untuk ini, insurans Rahmah ini, kami merasakan ia akan mendatangkan manfaat. Bagaimanapun, kita perlu perhatikan keperincian pelaksanaan supaya memastikan yang ianya benar-benar memberi kebaikan dan memudahkan golongan B40. Kita akan mempersediakan etika supaya kita dapat membantu kerajaan menjayakan aspirasi ini. InsyaAllah kita akan actively participate dalam sebarang perbincangan dan supaya kita dapat menjayakannya, dan ini selaras dengan aspirasi kita to make the world a better place, which is dunia ini untuk semua, bukan untuk hanya golongan yang tertentu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup kini dalam proses bertemu institusi perbankan dan pihak insurans bagi membincangkan inisiatif tersebut. Tindakan tegas perlu diambil untuk menyekat laman sesawang pornografi. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Aiman Atirah Sabu berkata ini kerana laman sesawang berkenaan dikenal pasti antara punca utama jenayah seksual semakin meningkat di negara ini. Selain pengaruh media sosial, pengguna internet yang sukar dikawal hingga memudahkan akses ke laman web pornografi memerlukan tindakan tegas dilakukan segera. Jadi perlulah ada satu tindakan mungkin tegas untuk menyekat teruslah talian-talian yang bersifat porno ini, sebab bila benda tu boleh diakses bila-bila masa, kadang-kadang ahli keluarga pun bila balik ke rumah ada peluang kan, dia mungkin boleh saja terdedahlah. Beliau menyatakannya selepas Majlis Perasmian Karnival Hari Wanita Kebangsaan di Kota Baru. Program yang dibuat untuk memujuk atau mempengaruhi mana-mana orang Islam untuk cenderung atau minat kepada agama bukan Islam dilarang di Selangor. Ia menjadi satu kesalahan di bawah enakmen Agama Bukan Islam Kawalan Pengembangan di Kalangan Orang Islam 1988. Pengurusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof dalam kenyataan menyatakan perlunya mengambil pendekatan berhati-hati demi memelihara akidah umat Islam meskipun tidak melarang persahabatan dan toleransi dengan orang bukan Islam. Beliau juga menyeru semua masyarakat agar menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan seperti yang termaktub dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Tan Sri Abdul Aziz merujuk kepada iklan dan risalah yang diedar melalui media sosial dan elektronik baru-baru ini berkenaan program Projek Artikel 11 Jom Ziarah Anjuran Impak Malaysia di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Baik, bermula hari ini Pakar Pertanian Expo 2023 buat julung kalinya berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia MIPS Serdang. Lebih 150 pemain industri pertanian dihimpunkan di bawah satu bumbung selama 3 hari.
Mardi Corporation Sundiang Berhad dan Situation Studio, pakar pertanian Expo 2023 menyediakan hampir 600 jenama produk dan teknologi tempatan berkaitan pertanian. Expo sebagai platform dalam menambah pengetahuan dan penggunaan teknologi di kalangan para petani serta pekebun di negara ini. Selain langkah memastikan keterjaminan makanan serta pembangunan sosioekonomi. Saya menyambut baik acara-acara lain seperti Pakar Pertanian Expo 2023 juga menekankan kepada perkongsian ilmu, knowledge sharing serta melibat semua pemain industri from end to end dan dari peringkat petani sehinggalah kepada pengedar hasil pertanian. Justru saya juga ingin mengajak lebih ramai lagi pemain industri pertanian untuk mengadaptasikan serta melestarikan penggunaan teknologi dalam pertanian bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Ketika berucap pada majlis perasmian Pakar Pertanian Expo berkenaan, beliau turut memaklumkan Mardi Corp akan membangunkan sebuah pengajian pensijilan penerbangan drone komersial dalam industri pertanian itu, iaitu Akademi Mardi Corp. 13.5 juta ringgit nilai jualan disasarkan oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama menerusi program Ramadan Madani. Aktiviti jualan yang melibatkan 103 lokasi pasar tani di seluruh negara itu diadakan bermula hari ini sehingga sehari sebelum menyambut Ramadan. Pemangku Ketua Pengarah Fama, Abdul Rashid Bahri, memberitahu antara pengisian bagi program tersebut adalah pelancaran kombo madani yang mengandungi sayur-sayuran, buah-buahan, ayam, daging dan ikan. Untuk di pasar tani Pesin 2 hari ini kita mensasarkan sebanyak 300,000 satu hari saja jualan tu hari ini. Dalam pengisiannya kita ada buat pengajian bumbu lambuk, kita ada menjual kombo madani sayur-sayur tadi pada harga 12 tapi kita jual pada harga RM5 khas untuk pengunjung-pengunjung di sini. Beliau menyatakan selepas melancarkan jualan Ramadan Madani peringkat kebangsaan di Pasar Tani Putrajaya, harga jualan bagi kombo tersebut juga ditawarkan 5 hingga 10% lebih murah berbanding harga pasaran lain. Pendigitalan perniagaan. Memperkasa pusat ekonomi digital PEDI untuk membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan e-dagang. RM100 juta disediakan di bawah skim geran pendigitalan PKS dan penjajah kecil. Geran padanan sehingga RM5,000 akan dibayar kepada PKS dan penjajah kecil termasuk di warung yang melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan seperti sistem jualan pos, perakaunan dan pengurusan inventory. Baik, isu pembekuan pekerja asing melibatkan beberapa subsektor ekonomi sedang dibincangkan, antaranya kedai gunting rambut, tukang emas dan tekstil. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata pihaknya telah menghantar surat permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berhubung isu berkenaan. Ia antara intervensi jangka pendek bagi mengelakkan kerugian kepada pengusaha sektor terlibat. Jadi saya telah mengadakan perbincangan tentang perkara ini kepada Menteri Dalam Negeri dan juga telah mengadakan perbincangan dengan yang berhormat Menteri Salahuddin Ayub berkaitan dengan perkara ini. Dan saya juga telah memberi surat kepada beliau untuk mempertimbangkan supaya subsektor ini dipertimbangkanlah untuk tidak dibekukan lagi, sekurang-kurangnya untuk one-off. V.C. Kumar menyampaikan sumbangan KSM kepada penduduk terjejas banjir di Johor di Putrajaya. Misi perdagangan dan pelaburan ke Korea Selatan bukan hanya memberi tumpuan kepada pelaburan berinvestasikan modal dalam bidang pembuatan, malah pelaburan untuk membiayai syarikat pemula. Hasilnya, beberapa syarikat modal teroka di negara berkenaan telah ditandatangani perjanjian persefahaman dengan penjana kapital pada hari ketiga misi berkenaan.
Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang mengetahui misi tersebut memaklumkan suntikan pembiayaan daripada syarikat modal teroka terlibat akan mengukuhkan lagi ekosistem pemula di tanah air. Dalam pertemuan itu, beliau menekankan Malaysia sebuah negara yang stabil dengan ekosistem perniagaan yang kondusif. Tengku Datuk Seri Zafrul turut mengadakan pertemuan dengan Lotte Fine Chemicals, POSCO Holdings dan Cosmotium, 4 buah syarikat gergasi Korea Selatan yang menyatakan minat untuk melabur dalam ekonomi hidrogen. RM1 juta diperuntukkan bagi menaik taraf peralatan dan perkhidmatan Hospital Kuala Lumpur HKL. Menteri Kesihatan Dr. Zaleha Mustafa juga tidak menolak kemungkinan jumlah itu akan ditambah bagi usaha pendigitalan HKL. Sebenarnya HKL ni memerlukan lebih daripada 1 juta tapi buat masa sekarang kita akan luluskan 1 juta dan ini adalah lebih adalah untuk grant yang kita berikan untuk aset inventory HKL. Beliau yang melakukan lawatan kerja di HKL turut melancarkan buku Taming the Tempest HKL yang mengabadikan perjuangan para petugas sepanjang berdepan situasi kritikal COVID-19. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook menyokong penuh inisiatif penerbangan percuma yang dilaksanakan oleh Malaysian Airlines khusus untuk pesakit kanser kanak-kanak golongan B40 di negara ini. Langkah itu dijangka dapat membantu meringankan beban yang perlu ditanggung ibu bapa dan penjaga pesakit dari luar Kuala Lumpur, khasnya Sabah dan Sarawak. Kementerian Pengangkutan juga akan berbincang dengan KTMB dan e-hailing untuk terus serta menawarkan perkhidmatan percuma untuk pesakit yang bermastautin di Kuala Lumpur serta lain-lain negeri di Semenanjung. Jadi di KL dia tak perlu penerbangan tetapi kita boleh menawarkan perkhidmatan kereta api. Dan saya telah pun meminta KSU untuk follow up dengan pihak KTMB dan kita akan minta KTMB berikan perkhidmatan percuma. Ini sesuatu yang tak boleh paksa lah. Dari kepada syarikat e-hailing kita tak boleh paksa tapi kita boleh cuba untuk menghubungi mereka untuk menyokong inisiatif seperti ini yang saya rasa amat bermakna, amat baik. Beliau ditemui media selepas merasmikan National Children Cancer Carnival di Ibu Negara. Tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat negeri Perlis tahun 2023. Johad bagi Qori dan Qariah Tilawah disandang oleh Muhammad Anas Abdul Hadi dan Nur Syafirah Jusoh. Ia sekaligus bakal mewakili negeri ke peringkat kebangsaan. Tempat kedua disandang oleh Khalil Kushairi Zainul dan Siti Aisyah Mat Arif yang merupakan Johan Tilawah 2022. Turut diumum keputusan pemenang hafazan bagi 1 hingga 10 juzuk, 1 hingga 20 juzuk dan 1 hingga 30 juzuk. Majlis penutup program berkenaan dirasmikan oleh Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalullain yang diadakan di Kangar, Perlis. Hadir sama Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. 7 juta tontonan disasar KKD bagi perkhidmatan siaran TV penstreaman over the top percuma Malaysia MyTV Mana-Mana tahun ini. Ketua Setiausaha Datuk Seri Muhammad Mentek berkata sasaran itu meningkat berbanding 6.3 juta tontonan yang direkodkan tahun lalu. Dalam pada itu, platform MyTV Mana-Mana turut menyasarkan 1.6 juta pengguna akan muat turun aplikasi berkenaan. Penonton boleh mengakses pelbagai kandungan program tempatan dan luar negara dalam definisi tinggi, rangkaian siaran langsung TV, radio dan on-demand pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Platform tersebut menyediakan rangkaian saluran TV percuma daripada penyiar seperti RTM, Bernama TV, TVS, Sukai TV dan TV Hal Ijrah serta kandungan on-demand. Sebab apa kita letakkan KPI melibatkan jumlah tontonan? Sebab kita nak supaya jumlah tontonan ini kian meningkat. Jadi kalau tahun ini 7 juta, tahun depan kita akan tetapkan KPI untuk jumlah tontonan lebih daripada 7 juta. Dan perkara ini biasa kita bincangkan dalam third quarter of the year. Kita bincang penetapan KPI untuk MyTV tahun berikutnya.
Beliau menyatakannya selepas menyempurnakan Majlis Pra-Pelancaran MyTV Mana-Mana anjuran MyTV Broadcasting Sdn Bhd. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan 2 lagi saluran TV RTM yang sedia ada dijangka bersiaran di platform Astro tahun ini. Perincian mengenainya dijangka diumumkan Menteri Fahmi Fazil. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP terus komited membantu masyarakat menerusi perkongsian dan pemindahan teknologi serta pengetahuan yang dapat memberi manfaat menerusi program pemindahan ilmu KTP TVET Unity at Perlis. Antara yang laksanakan kursus solekan, kursus asas kimpalan dan kursus asas penyelenggaraan serta baik pulih motosikal. Timbalan Naib Chancellor Profesor Infinior Dr. Rizal Afendi C. Ismail berkata, menerusi aktiviti program pemindahan ilmu mampu membuka lembaran baru kehidupan bagi peserta dan menggalakkan elemen social enterprise. Esok berlangsungnya program perkhidmatan penyelenggaraan motosikal iaitu aktiviti penukaran minyak hitam motosikal di bawah 150cc melibatkan 600 motosikal di kawasan Kanga, Arau dan Padang Besar. Beliau memaklumkannya pada majlis graduasi KTP TVET Unity at Perlis melibatkan 120 peserta kursus asas kimpalan dan penyelenggaraan serta baik pulih motosikal sekaligus dapat meningkatkan pendapatan sampingan dan mencipta peluang pekerjaan dalam bidang berkaitan. 2 penganggur warga tempatan diberkas polis selepas terbabit pengedaran dadah di sekitar Johor Bahru, Johor 14 Mac lalu. Tangkapan dibuat hasil 4 serbuan berasingan di Johor Jaya, Bandar Dato' On dan Taman Setia Indah. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata sindiket itu aktif sejak hujung tahun lalu dengan menggunakan rumah sewa untuk membongkos semula dadah yang disyaki diterima dari negara luar. Suspek menyasarkan pusat hiburan sebagai tempat pengedaran dadah. Sindiket ini bersedia untuk mengedar apa jenis dadah yang berada di pasaran. Dia bukan konsentrate pada satu jenis dadah sahaja. Dan kalau lihat pada paket-paket kecil yang ni mungkin ini kita syaki dia diedarkan kepada pengguna-pengguna yang untuk digunakan di pusat-pusat hiburan. Manakala ais akan daripada bisikan kita akan diedarkan di pasaran tempatan. Suspek direman sehingga 21 Mac bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Baik, kita ke segmen sukan. Pasukan hoki Terengganu THT optimis untuk melakar gelaran treble dengan menjulang Piala TNB 2023. Mereka hanya selangkah lagi untuk merealisasikan hasrat itu apabila bertemu juara bertahan TNB hari ini. Because the last game, I want to talk to my players to just enjoy the game. Because 2 times I'm very high press to my player. But last game, I have to talk to them to enjoy in the game. Dalam aksi separuh akhir pada Khamis, THT mencatat kemenangan agregat 8-2 ke atas skuad UiTM HA KPT di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Sementara itu, Ketua Jurulatih TNB, Nur Saiful Zaini Nasruddin tetap yakin dengan peluang pasukannya mempertahan kejuaraan tersebut. Kita sangat respect Terengganu because dia orang kebanyakan pemain dia orang bawa player, dia know cara nak main. So kita kena berhati-hati lah, especially on giving so many chances dalam league contoh kan. And then with that dia orang ada banyak chances, and then kalau tak dapat chances shot and go, maybe they have PC. TNB melangkah ke pentas final menerusi penentuan penalti shootout 3-0 ke atas Maybank selepas kedua-dua pasukan terikat dengan agregat 5-5 dalam aksi separuh akhir kedua. Sebanyak 8 pasukan masing-masing bagi kategori lelaki dan wanita berentap dalam kejohanan rugby antarabangsa Borneo 7 sebelah yang berlangsung di Padang Kelab Rugby Eagles IJM Sandakan. Kejohanan yang bermula Jumaat sehingga Ahad ini turut disertai negara luar antaranya Singapura, India, Hong Kong, Thailand dan Uzbekistan. Presiden Kelab Rugby Eagles yang juga Presiden Kesatuan Rugby Sabah, Velayudin Tan berkata, selain mampu membangunkan lagi sukan berkenaan di Sabah, ia membantu meningkatkan sukan rugby di Malaysia ke tahap lebih tinggi.
Bagus untuk pasukan di Malaysia. Bagi peluang untuk mereka untuk campur dengan pemain-pemain profesional dan meningkatkan taraf permainan mereka sendirilah. Macam kita punya Eagles team itu ada 5 pemain dari New Zealand campur dengan 7 pemain tempatan. Ini peluang yang bagus sekali main dengan sama-sama dengan pemain-pemain yang handal daripada New Zealand. Beliau menyatakan demikian selepas kick-off pembukaan perlawanan di Kelab Rugby Eagles bandar utama IJM Sandakan. Majlis Penutupan Kejohanan dijangka akan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Hanayo Ahad ini. Sarawak akan membina sebuah velodrom di Kuching dalam persediaan menjadi tuan rumah bagi Sukan Malaysia Sukma 2024. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata pembinaannya akan laksanakan secepat mungkin selain menaik taraf fasiliti sukan lain di sana. Pada masa sama, katanya, kerajaan negeri mahu agar tamasya sukan tersebut dirasai di seluruh negeri Sarawak dan tidak hanya tertumpu di kawasan Kuching sahaja. Antara kawasan yang berada di dalam perancangan termasuk Seri Aman, Sibu dan Miri. Semalam, Menteri Belia dan Sukan Hanayo mengumumkan Sarawak selaku tuan rumah Sukma 2024 selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tertinggi Sukma. Sarawak bakal menjadi tuan rumah buat kali ketiga selepas edisi 1990 dan 2016. Baik, kita ke perkembangan Sukan C 2023. Kejayaan pemain persorangan lelaki negara Eng Ziyong menewaskan juara bertahan All England Victor Axelson mampu menjadi pembakar semangat kem badminton negara yang bakal berentap di Kemboja Mei ini. Timbalan Ketua Kontingen Malaysia, Sharon V berkata pencapaian tersebut akan menyemarakkan lagi keyakinan para pemain muda negara. Satu pencapaian yang sangat-sangat baik. Ziyong masuk ke suku akhir kan, menewaskan Olympic gold medalist world champion Victor Axelson. Lihat daripada persembahan Ziyong, semangat Malaysia tu, saya harap kontingen badminton SEA Games akan mengikut langkah Ziyong. Tidak takut, tidak gentar kepada opponent yang mempunyai lebih high ranking. Sharon sebelum itu melawat venue latihan badminton di Akademi Badminton Malaysia ABM. Terdahulu, Ziyong yang membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu mencipta sensasi apabila menyingkirkan Axelson yang juga juara bertahan di pusingan kedua menerusi kemenangan 21-15, 9-21, 23-21 di Arena Utilita Birmingham. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, salam Malaysia Madani, selamat malam.